Didik TV KPM. Untuk bab yang ketiga, kita akan mempelajari tokoh-tokoh ilmu mantik. Untuk tokoh-tokoh ilmu mantik dalam sukatan yang telah pun diberikan oleh pihak MPM, iaitu seramai 3 orang tokoh. Pertama, Ibn Sina, yang kedua Imam Ghazali dan yang ketiga Ibn Haytham. Dan untuk soalan yang bernombor 5, melalui analisa yang dilakukan oleh Ustaz, iaitu untuk soalan nombor 5 ini berkenaan dengan tokoh-tokoh mantiknya. Jadi di sini Ustaz datangkan satu orang tokoh untuk kita bincangkan macam mana cara untuk menjawab dan seterusnya mendapat markah yang sempurna. Contoh soalan A, nyatakan 2 buah kitab ilmu mantik yang dihasilkan oleh Imam Ghazali. Peruntukan markah ialah 2 markah. Ini bermaksud kehendak soalan supaya pelajar mendatangkan 2 buah kitab. Maka untuk soalan ini, calon hanya perlu menjawab 2 buah kitab sahaja. Kerana peruntukan markahnya adalah 2. 1 buah kitab, 1 markah, dan nama kitab yang kedua, 1 markah. Contoh jawapannya iaitu kitab Mi'yarul Ilmi fi Fannil Mantik, iaitu satu kitab yang membincangkan, yang membahaskan tentang ilmu mantiknya, yang menjadi perbincangan utama oleh Imam Ghazali. Yang kedua, Maqasid Al-Falasifah. Sebagaimana yang kita sedia maklum dan begitu juga Syafiqah maklum, Imam Ghazali banyak menulis, menghasilkan karya-karyanya. Cuma fokus kita dalam bidang ilmu mantik. Jangan kita ambil kitab-kitab yang lain untuk dijadikan jawapan. Contohnya kitab yang masyhur pada Imam Ghazali, contohnya Ihya Ulumuddin. Sedangkan Ihya Ulumuddin tersebut tidak ada kaitan dengan mantik. Jadi untuk soalan ini fokus kepada ilmu mantiknya. Yang kedua, iaitu jelaskan pemikiran Al-Ghazali yang berkaitan dengan ilmu mantik. Peruntukan markah adalah 8. Jadi, apabila peruntukan markah 8 dan kehendak soalan juga adalah difahami oleh calon, maka calon boleh mengira-ngira dah memberi suatu penjelasan bahawa mestilah isinya 4 isi berserta dengan huraian. Senang kan? Maksudnya daripada soalan pertama, kedua, ketiga, 4, jadi pelajar dah nampak berapa isi yang sepatutnya pelajar jawab berdasarkan kepada peruntukan markahnya. Jadi inilah dia jawapan contoh kepada pemikiran Ghazali yang berkaitan dengan ilmu mantik. Dan begitu juga sebagaimana yang kita ketahui, setiap isi mestilah bersama dengan huraian. Setiap isi mestilah disertakan dengan huraian. Kalau calon tidak mendatangkan huraian, calon mendatangkan jawapan seperti ini, maka calon hanya layak mendapat markah isi sahaja. Untuk huraian tidak akan diberi kepada calon kerana tidak menghurai setiap jawapan tersebutnya. Dan untuk yang terakhir, bincangkan sumbangan Al-Ghazali dalam ilmu mantik. Soalan C, bincangkan. Apabila soalan bincangkan, mesti ada rumusan ataupun kesimpulan. Dan peruntukan markah adalah 10. Ini bermaksud setiap isi berserta dengan huraian
dalam satu perenggan mesti ditulis oleh pelajarnya. Untuk isi pertama berserta dengan huraian dalam perenggan yang pertama. Isi yang kedua berserta huraian dalam perenggan yang kedua. Isi yang ketiga berserta dengan huraian dalam perenggan yang ketiga. Isi yang keempat berserta dengan huraian dalam perenggan yang keempat. Dan akhirnya rumusan. Untuk makluman pelajar-pelajar semua, Usuluddin STPM pelajar mesti menjawab dalam esei. Ini bermaksud pelajar mesti menjawab banyak penulisannya supaya pelajar ini mendapat markah yang paling layak untuk mereka mendapatnya. Jadi kita lihatlah daripada soalan yang ketiga ini, bincangkan sumbangan Al-Ghazali, maka Ustaz mengharap supaya calon telah mendapat iaitu kefahaman macam mana untuk mendatangkan jawapan yang terbaiknya. Dan yang akhir untuk pelajar-pelajar semua, kita melihat analisis soalan-soalan mantik 931 palang 3 sehingga tahun 2020 iaitu tahun lepas. Inilah dia yang telah pun masuk di dalam peperiksaan, yang telah pun dikemukakan di dalam peperiksaan. Iaitu pertama, dalam bab mantik dalam tradisi ilmu Islam, ta'rif ilmu mantik. Jadi menjadi iaitu perkara yang dibincangkan juga, ditanya juga. Seterusnya, sejarah kemunculan dan perkembangan ilmu mantik dan peranan dan kepentingan ilmu mantik, falsafah, usuluddin, usul fiqh dan juga ilmu bahasa. Jadi Ustaz mengharap kepada calon sila lihat analisis ini dan membuat penekanan kepada soalan-soalan yang lazimnya masuk di dalam setiap peperiksaan. Manakala untuk polemik tentang ilmu mantik juga sering kali masuk, dan begitu juga ilmu mantik di Malaysia juga pernah dikemukakan di dalam soalannya. Manakala untuk tajuk yang kedua iaitu kaedah-kaedah ilmu mantik, inilah dia dilalah pernah juga masuk hubungan dilalah dengan ta'rif al-alfaz, at-ta'rif kulliyatul khams, bahagian dan syarat ta'rif, aplikasi ta'rif dalam ilmu, dalam disiplin ilmu dan kehidupannya. Al-Qadiyah, bahagian istidlal, qiyas, penggunaan qiyas dalam karya Usuluddin. Dan seterusnya istiqra', metod istiqra', kepentingan istiqra' dalam pengajian Islam dan penyidikan, dan ralak serta falasi. Dan yang terakhir dalam bab yang ketiga, tokoh-tokoh mantik. Kalau kita lihat, Ibnu Sina pernah masuk, Al-Ghazali pernah masuk, begitu juga dengan Ibnu Haitamnya. Jadi inilah dia analisis soalan-soalan, kekerapan soalan yang telah masuk, dan Ustaz mengharapkan semoga calon mendapat manfaat daripada analisis ini. Baik, insya-Allah. Jadi Ustaz, yang ni Ustaz dah jelaskan dah. Pelajar-pelajar kita boleh take note, kita boleh ambil tahu tentang perkara ini supaya kita boleh ready dah. Lepas ni nak buat latihan apa dan sebagainya. Jadi Ustaz, berkenaan dengan tokoh-tokoh ilmu mantik. Kita tahu tadi Ibnu Sina, Ibnu Haitam, Ibnu Al-Ghazali. Yeah. Tapi adakah tokoh-tokoh ilmu mantik ni ataupun ilmu falsafah ya Ustaz? Yeah. Daripada barat Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey, ilmu falsafah ini merangkumi keseluruhan dunia lah boleh dikata. Bukan hanya dalam dunia Islam sahaja, bahkan juga ada wujud di dunia barat sekalipun. Antara tokoh-tokoh ilmu falsafah, ahli falsafah di dalam iaitu dunia barat seperti Roger Bacon, John Stuart Mill dan yang lain-lain lagi lah. Jadi kita lihat bahawasanya di sini pelajar untuk tajuk bab yang ketiga ini mereka hanya belajar
tokoh-tokoh Islam sahaja. Dan untuk mereka mempelajari tokoh-tokoh barat, insya-Allah apabila mereka melanjutkan pelajaran nanti di universiti, mereka akan diajar iaitu berkenaan dengan tokoh-tokoh barat pulanya. Baik Ustaz. Itu dia penjelasan daripada Ustaz. Ustaz, kalau untuk pelajar-pelajar ni Ustaz nak ambil peperiksaan STPM Usuluddin, mungkin ada tips daripada Ustaz untuk mereka berjaya dengan cemerlang. Okey, tip untuk berjaya di dalam peperiksaan Usuluddin ini iaitu pertama, pengetahuan sedia ada yang ada pada calon. Sebab kita lihat ilmu mantik ini hanyalah sebahagian daripada Usuluddin. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, Usuluddin merangkumi ketiga-tiga, iaitu ilmu tauhid, yang kedua ulumul Quran dan ulumul hadis, dan yang ketiga ilmu mantik. Ini bermaksudnya pelajar mesti menguasai ketiga-tiga dan dapat menjawab dengan sebaik mungkin untuk melayakkan mereka mendapat keputusan yang cemerlang. Lebih-lebih lagi untuk Usuluddin, tip yang keduanya yang dapat saya kongsikan iaitu pengetahuan sedia ada. Calon dan pelajar ini telah belajar ilmu tauhid iaitu di sekolah rendah, sekolah menengah, ulumul Quran, ulumul hadis mereka pun telah belajar sekolah rendah, sekolah menengah. Cuma ilmu mantik sahaja mereka belajar di tingkatan 6. Kenapa diperkenalkan ilmu mantik di tingkatan 6? Kerana pada masa ini calon dan juga pelajar telah pun matang. Dapat berfikir dengan baik. Kerana banyaknya ilmu pengetahuan mereka baca dan sebagainya Ustaz. Jadi Ustaz, untuk prestasi calon yang sebelum ini Ustaz, apa kesilapan yang biasa dilakukan supaya kita boleh elak ni untuk dapat markah yang cemerlang? Okey, kita lihat apakah dia prestasi calon. Antara prestasi calon ketika mereka menjawab soalan Usuluddin ini iaitu kebanyakan mereka hanya melambakkan fakta dan maklumat yang mereka tahu tanpa dengan merancang untuk penyusunan yang terbaik. Itu kesilapannya. Calon dah ada maklumat tetapi mereka tidak rancang dengan susun yang terbaik ketika mempersembahkan jawapannya. Yang kedua iaitu kekurangan maklumat. Ini juga perlu diatasi oleh pelajar. Perlu mereka membaca banyak bahan-bahan tambahan laginya. Dan yang ketiga iaitu mereka kurang memahami istilah-istilah yang digunakan seperti istiqra', ralak, falasi dan sebagainya. Maka ini mesti dikuasai dengan sebaik mungkinnya. Dan apabila ada soalan berkaitan dengan perbezaan, maka calon-calon tidak mampu memberi perbezaan yang terbaik ketika mereka menjawabnya. Didik TV KPM